Baik, Tuan Yang di-Pertua, seterusnya adalah peranan guru-guru. Ini sangat penting. Di mana pun kerajaan nak bawa negara kita. Dulunya kita nak bawa ke era pertanian, terusnya ke perindustrian, terusnya ke teknologi, dan sekarang masuk kepada IR 4.0. Tetapi percayakah, tidakkah kita sadar bahawa perubahan-perubahan ini datangnya kerana adanya nilai ataupun latihan yang secukupnya oleh guru-guru kita? Bagaimana almarhum Rahman Talib mahu membuat negara ini menjadi sebuah negeri industri? Mereka mewujudkan college vocational. Mereka mewujudkan sekolah-sekolah vocational yang menerapkan latihan TVET, technical, kemahiran-kemahiran asas kepada anak-anak murid mereka. Sebelum itu, mereka memberikan latihan yang secukupnya, sepadunya kepada guru-guru ini. Oleh itu, mahu membawa negara ini ke satu era maju, mahu membawa negara ini ke arah satu era kaya raya yang belum pernah dicapai walaupun sudah bentang RMK yang ke-12. Guru-guru inilah yang kita pertanggungjawabkan untuk mengubah anak bangsa kita pada masa akan datang. Latihan di peringkat IPT yang mengeluarkan atau menyediakan kursus-kursus pendidikan, harus adanya paradigma baru yang membentuk pemikiran guru-guru ini supaya menjadi lebih canggih, kerana dia mahu melahirkan anak-anak murid yang kreatif dan inovatif. Begitu juga di peringkat IPG. Jangan kita rendah-rendahkan tahap IPG ini, institusi pendidikan guru ini. Jangan kita rendahkan martabatnya, angkat martabatnya dengan tinggi sekali dengan menyediakan pelbagai elemen-elemen baru untuk menuju ke arah teknologi negara kita yang membangun. Begitu juga dengan latihan dalam perkhidmatan. Guru-guru yang telah berada dalam perkhidmatan sekolah kita, mungkin mula posting pada tahun 80-an, hujung 80-an, awal 90-an, dan hingga kini ada yang baru masuk. Mereka-mereka ini harus diteruskan dengan latihan-latihan perubahan. Jangan kita kongkong dia, jangan kita perangkapkan dia dengan sistem lama. Beri mereka tanggungjawab, beri mereka ruang untuk mengaplikasikan sistem-sistem baru ini dengan memperkasakan latihan dalam perkhidmatan ataupun ladang. Ini penting kerana guru itu berhadapan dengan murid yang pelbagai. Setiap tahun dia akan menjumpai anak-anak murid yang pelbagai ragam. Mungkin dia dah berkhidmat 25 tahun, tahun yang ke-26 dia jumpa satu kes baru, dia jumpa satu ragam baru. Ini ada kerana manusia itu wujudnya dengan pelbagai rencam. Oleh itu, guru itu sentiasa harus memperbaiki dirinya. Guru itu sentiasa menambah pengetahuan dan kemahirannya agar berhadapan dengan generasi yang lebih baik. Kita tak nak sekolahnya yang abad ke-19, gurunya yang abad ke-20, anak-anak muridnya abad ke-21. Jurang yang begitu besar. Maka kementerian harus menyediakan latihan yang lebih berfokus untuk menuju seiring dengan misi yang diwujudkan oleh kerajaan Malaysia, keluarga Malaysia ini, iaitu RMK ke-12, keluarga Malaysia yang mampat, progresif dan inklusif. Saya rasa Tuan Yang di-Pertua, untuk poin yang terakhir saya ingin bawa adalah keluarga Malaysia itu, keluarga Malaysia yang digembar-gemburkan, yang diwujudkan oleh Perdana Menteri Malaysia kita yang baru ini, perlulah diterjemahkan dalam sistem pendidikan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaannya menganggap bahawa Malaysia ini adalah sebuah keluarga. Maka pembangkang itu adalah adik-beradiknya. Maka pembangkang ini juga adalah kerajaan. Maka pembangkang ini juga adalah saudara maranya. Maka ruang harus diberikan juga kepada ahli-ahli parlimen pembangkang, ahli-ahli Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Negeri dari pihak pembangkang untuk bersama-sama membantu mengemaskini ataupun mengupgrade, memulih, menaik taraf sekolah-sekolah kita yang ada di kawasan masing-masing. Beri ruang ahli-ahli parlimen kita, adun-adun kita, ahli-ahli majlis kita untuk masuk ke kawasan sekolah. Sedangkan elemen ini, perkara ini boleh menguntungkan sekolah. Sekarang ni kita tengok ada banyak blok. Blok pembangkang satu, blok kerajaan pun ada 2-3 blok. Okey, di satu kawasan. Maka kalaulah ke-4 blok ini, okey, mereka bantu sekolah itu, saya rasa tak perlulah KPM nak
begitu lama mengunjurkan 22 bulan untuk menaik taraf sesebuah sekolah. Inilah ruangnya sekolah memanfaatkan kelebihan yang ada pada ahli-ahli politik kita. Inilah falsafah politik kependidikan. Menggunakan politik untuk mengangkat nilai pendidikan. Sebagai penyandang, confirm mereka perlu bantu. Itu tak apa. Hak dia untuk masuk ke dewan ke sekolah. Kerana itulah kawasan dia. Kita kena beri ruang walaupun dia adalah parti pembangkang. Begitu juga dengan calon-calon yang bukan penyandang. Beri ruang. Mungkin blok pertama akan bantu repair tandas. Blok kedua berikan peranti kepada murid-murid. Blok ketiga bantu untuk pulihkan bumbung-bumbung sekolah pula. Ini satu perkara yang boleh menguntungkan sekolah. Dan perkara ini adalah berkaitan dengan maintenance. Servis yang berpanjangan. Bukan KPM boleh bagi one off, settle masalah. Pada masa akan datang, ribut datang balik, wifi tercabut, bumbung tercabut, tandas runtuh, kena repair balik. Jadi ini ruang harus diberikan. Kalau betul-betul menganggap bahawa ini keluarga Malaysia, yang terusnya iaitu keluarga Malaysia ini jangan meminggirkan bahasa Malaysia. Dalam sistem pendidikan, kalau bahasa Malaysia itu telah dipinggirkan, siapa lagikah yang harus kita angkat, siapa lagikah yang akan mengangkat nilai bahasa itu sendiri kalau bukan sistem pendidikan ini? Kerana kalau kita tak angkat, anak bangsa kita nanti akan mendahulukan bahasa masing-masing tanpa memikirkan soal kedudukan bahasa kebangsaan kita. Dan akhirnya dalam keluarga Malaysia ini, jangan kita sesekali meninggalkan nilai moral ataupun nilai agama dalam sistem pendidikan. Saya bersyukur kerana adanya elemen agama ataupun segmen agama diberi perhatian dalam rancangan Malaysia Berubah ini, tetapi ia jangan dijadikan sebagai bahan ataupun tunggangan politik semata-mata, tetapi mesti diaplikasikan dan sampailah kepada akar bumi supaya sistem pendidikan kita ini benar-benar menuju kepada RMK ke-12 yang disasarkan, tetapi tidak merobek nilai moral, nilai agama dan merapatkan jurang orang kaya dan juga orang miskin. Begitu perbahasan saya, Tuan Yang di-Pertua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.